Dah makan ke belum? Belum tak apa, insyaAllah selepas ni kita ada makan. Ya, tapi sebelum santapan perut kita buat santapan rohani dulu ya. Baik, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya apa yang dirancang kita pada malam ini adalah kuliah. Tapi saya tak suka sangat. Bukan tak suka kuliah, okey juga suka. Tetapi saya lebih suka berkongsi pentas kerusi dengan sahabat-sahabat lain, bagi mereka berkongsi tentang pengalaman dan cerita mereka. Ataupun erti kata yang lain, kita namakan hari ini forum ya, forum bicara hijrah. Bicara hijrah. Baik, sebelum kita memperkenalkan sembur kan, dia kata itu BTC. Pernah dengar BTC? Tak. Tapi BTC ni sebab kita kat Malaysia, kita Melayu, Cina, Buddha, India, Hindu. Ini India, ini ada Melayu. Ya. Sama juga masa saya sekolah dulu. Orang kita. Jadi ketiga, sekarang ni full time buat dakwah, full time dakwah. Last kali. Sebab hari ini bukan pasal saya, pasal sahabat saya. Alhamdulillah, rumah dah bertangga, mata dah bercahaya. Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang ni saya nak kenalkan panel-panel kita. Dan panel kita hari ini bukan calang-calang bukan calang-calang. Satu, okey, boleh tengok dia punya muka ganas. Siapa lebih ganas? Dia. Allah. Okey. Sebelah kanan saya, InsyaAllah nanti dia akan memperkenalkan lebih lanjut tentang dirinya. Tapi saya cuma bagi sedikit saja tentang siapa beliau. Kalau lihat daripada muka dia hari ini, tidak ramai yang tahu tentang sejarah dia dahulu. Siapa boleh fikir dan siapa boleh bayangkan muka ini dulunya adalah ketua gangster. Ketua gangster. Dan bagaimana ketua gangster ini boleh memilih Islam? Kenapa? Dulu punyalah orang kata ganas, hari ini tak. Hati dia sangat lembut. Masya Allah. Nanti dia akan perkenalkan diri dia. Dan di sebelah kiri saya nampak jambul dia. Dah tahulah muda kan. Yang ini pula, kalau tunjuk tangan-tangan dia, tunjuklah sikit, jangan malu. Mana? Ni nampak ada tattoo. Ini siapa? Dia ni dulu Mak Rempit. Mak Rempit. Hebat. Okey. Jadi baru usia 18 tahun, tapi dah masuk Islam. Kenapa Mak Rempit ni boleh masuk Islam? Jadi insya-Allah kita akan kupas sedikit. Kita nak tahu, betul ke tuan-tuan puan-puan berminat tak nak tahu?
Macam tak ada demand saja. Tak berminat kita sudah lah. Berminat ke tak tahu? Macam ni lah. Saya difahamkan orang kampung Kemubu. Allahu Akbar. Kampung Kemubu ni dia sangat kuat semangatnya. Betul ke? Baru puji dah betul. Betul eh? Baik. Jadi insyaAllah untuk setiap pusingan, dan juga kita akan buka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan tanya soalan, boleh tanya soalan, tetapi ketika ketika pusingan terakhir. Baik. Untuk round yang pertama, setiap panel diberikan 5 hingga 8 minit. Saya ingin mereka memperkenalkan latar belakang mereka, asal mana dan sebagainya, dan apa yang mereka buat sekarang. Okey, asal usul mereka. Jadi kita bermula dengan bekas ketua gangster kita, boleh ke? Jadi insyaAllah kita silakan ketua gangster kita, bekas ketua gangster kita. Assalamualaikum. Nama saya Adam Siu. Dulu saya dikenali sebagai Kenny Siu. Saya berasal dari Setapak, Kuala Lumpur, dan saya pernah menyertai kongsi gelap Cina yang di mana masa tu dipanggil kongsi gelap Geng 4 Lubang. Masa tu saya baru berumur 19 tahun. Antara kegiatan yang tidak elok pernah saya buat, termasuk terlibat dalam pergaduhan, perjudian, penjualan arak, dan juga macam-macam lah. Umur saya sekarang 40 tahun, sudah kahwin. Alhamdulillah ada 2 anak, 1 lelaki dan 1 perempuan. Buat sementara waktu ini saya full time dengan sifu saya, Brother Firdaus Wong, di MRM. Okey, lepas tu isteri saya, Brother Ipoh, dia menjual ice blended. Kami berniaga kat sana lah. Sudah berhijrah Ipoh sejak 12 tahun lepas. Okey, sekarang saya tinggal di KL, dan ingin buat lebih banyak kerja-kerja bersama MRM lah, sebab saya rasa selesa. Satu ketenangan yang sebelum ni tidak pernah saya rasai lah. Walaupun dulu saya banyak duit, kereta ada 2 biji, rumah ada 4 biji, tetapi malam-malam tidur takut telefon berbunyi. Bila telefon bunyi, bukan pasal ada kes gaduh lah, mesti ada orang nak ugut. 1 tahun pindah 5-6 kali rumah, sebab takut orang cam. Okay, itu antara saya punya pengenalan diri. So sekarang pada Okey, baik. Saya pas kepada bekas mak rempit kita, ya, bekas mak rempit kita. Sesuatu yang menarik di situ yang sahabat kita, saudara Adam cerita kepada kita ialah, bayangkan dia ada 2 biji kereta, 4 buah rumah. Kaya lah tu kan. Bayangkan, tapi hidup tak tenang. Hari ini pula, kita yang belum ada apa-apa, kita harap kita akan jadi lebih tenang dengan memiliki banyak harta. Ni orang yang pernah memiliki banyak harta kata tak tenang. Jadi orang yang ada harta belum tentu tenang, orang yang tak berharta belum tentu tak tenang. Betul ke? Jadi baik, InsyaAllah sekarang ni kita nak dengar pula, nak tahu siapa mak rempit ni, dah kahwin ke belum, ada chance tak? Kan? Boleh lah. Lepas tu dapatlah seorang isteri daripada kampung Kemubu ni. Betul ke? Ada tak tuan-tuan dan puan-puan ada anak perempuan yang belum kahwin? Ada ramai, masya-Allah, ada chance. Ini sebenarnya salah satu tujuan dia datang ke sini. Jadi insya-Allah kita dengar sedikit daripada sahabat kita ni, bekas mak rempit. Ya, bekas bukan mak rempit tau, jangan panggil dia mak rempit. Nama, okey, asal mana, umur berapa dan sebagainya. Lagi apa-apa lagi yang boleh cerita, bagaimana boleh terlibat dengan mak rempit, ya. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya sekarang Muhammad Kamarudin. Sebelum masuk Islam, nama saya Nabi. Umur saya 18 sekarang. Saya asal ni Muda Klang. Dulu sebelum masuk Islam ni, saya malam minggu hari Sabtu pergi racing dengan Kesah Highway Klang. Lepas tu satu hari saya dah accident. Lepas tu Kemudian baru cerita rumah kena bapak ada beradik. Rumah saya 4 orang. Saya dan saya punya adik. Lepas tu bapa mak 4 orang. Saya anak nombor 1. Lepas tu Sudah kahwin belum? belum kahwin. Sekarang dia umur 18. Mau study. Kerja mana? Saya kerja lagi. Sekarang full time saya studying, learning about Islam. Lepas tu sebelum masuk Islam, saya tak ada dulu dekat rumah. Adik-adik nak keluar malam minggu, adik-adik tak tidur dekat rumah. Tiap-tiap hari saya lepak-lepak dekat mana-mana pot ke itu macam. Lepas tu ada minum arak, ada macam itu ada. Masuk Islam ni sekarang saya tak minum lagi macam itu. Assalamualaikum. Dia sebenarnya agak gemetar. Ya, sebab kali pertama. Mungkin boleh ke depan sikit kot, sebab kita tengok ramai lagi kan kat belakang. Masya-Allah. Hari ini kita banyak penduduk Kampung Kemubu datang ke sini. Alhamdulillah. Baik. Sahabat kita ni, nama dia mungkin tak, dia ni pemalu. Walaupun mak rempit, tapi dia ni jenis mak rempit yang pemalu lah. Ya, tapi masa merempit, punya ganas, tak malu. Ya. Baik. Nama dia Nawin Muhammad Kamarudin. Okey. Tapi biasanya kami panggil dia sebagai Nawin. Umur baru 18 tahun, belum ada rumah, belum ada tangga. Okey. Jadi nak cari rumah, nak bina tangga insya-Allah. Dan kemudian dia kata dia adalah anak sulung daripada 2 adik-beradik. Dia agak gabra sikit, tapi insya-Allah Allah bisa, Tegal biasa. Ya. Baik. Tadi kita dah dengar serba sedikit daripada sahabat kita, iaitu tentang orang kata apa, agama dia dulu, agama Hindu dan sebagainya. Ingat apabila seseorang itu dah memeluk Islam, dia tak semestinya bila cerita balik kenapa dia boleh memeluk Islam dan sebagainya, biasanya orang akan fikir kita mesti hina agama dulu. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah An'am surah ke-6 ayat 108 haram, larang kita untuk hina sembahan agama lain. Tak boleh. Tak boleh. Jadi hari ini mereka menceritakan ini adalah tentang perjalanan mereka. Bagaimana? Bukan nak menceritakan masalah agama lain. Tak ada. Cuma nilai-nilai dan pemahaman yang berbeza, penerimaan yang berbeza kepada mereka. Baik. Tadi kita dah dengar tentang serba sedikit tentang mereka. Dan sekarang kita nak tahu apa kecantikan Islam, apa kecantikan Islam yang telah menarik mereka untuk kembali kepada Islam. Untuk kembali kepada Islam. Tadi kita bermula dengan bekas ketua gangster Adam. Jadi kali ini saya nak mula dengan Nawid, boleh ceritakan kepada sahabat-sahabat kita bagaimana, apa kecantikan Islam yang membuat awak memeluk Islam. Padahal ketika dia mendaftarkan keislaman dia masih bawah umur. Tak cukup 18 tahun lagi. Jadi bagaimana, apa cantik Islam ni? Orang kata Islam ni macam-macam, teruk lah. Tapi awak umur 18 tahun sudah pilih Islam. Orang yang dah 20, 30, 40, 50 tahun pun Islam, lahir Islam tapi tak mau pilih Islam. Macam mana? Tolong cerita sikit. Saya pegang. Assalamualaikum. Okey, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pilih Islam ini, saya nak budak baik. Sekarang saya sudah jadi budak baik. Saya nak learn about Islam yang banyak. Lepas tu
Dulu Mak Rempit, macam mana you boleh tertarik dengan Islam? Dulu, Cerita apa? Insiden ke? dulu satu hari saya sudah aksiden dekat Kesas Highway. Saya punya kawan-kawan semua sudah sebelah dia racing pun sudah lari. Semua India, semua bangsa sudah lari. Lepas tu saya punya kawan Melayu, dia nama Muhammad Faizul. Dia datang balik, lepas tu dia angkat saya pergi ambulans. Lepas tu admit dekat hospital. Lepas tu saya 2 minggu macam tu ada dekat hospital admit. Lepas tu saya punya kawan nak jaga saya malam-malam ke hospital. Dia sembahyang yang 5 waktu saya nampak dekat sebelah katil saya. Lepas tu saya tanya soalan dekat dia, you ni sembahyang 5 waktu buat apa? Tu macam saya tanya dekat soalan dia. Lepas tu dia cerita dekat saya, dia bawa buku solat. Lepas tu bagi dekat saya yang baca. Lepas tu saya fikir dulu, lepas tu saya nak terbuka hati. Lepas tu saya nak masuk Islam. Saya terus pergi dekat Jaya Salam. Saya cakap dengan Ustaz, saya nak masuk Islam Ustaz. Dia cakap nak potong rambut. Lepas tu saya dulu perangkan rambut saya. Saya dah padang perang. Lepas tu pergi kursus. Lepas tu dia orang confirm. Lepas tu confirm saya pergi kursus yang banyak. Lepas tu saya ikut kelas macam sekarang. Okey, ringkas dan padat. Mungkin ini peluang untuk saya terangkan lebih lanjut ya. Baik. Dia suka berlumba. Lumba Mak Rempit lah kan. Katalah kan. Mak Rempit ni kalau tak lumba dia bukan Mak Rempit. Okey, baik. Satu hari tu dia terlibat dalam kemalangan jalan raya. Kawan-kawan dia yang terlibat dengan Mak Rempit dia semua tinggalkan dia. Bangsa-bangsa lain dan sebagainya tinggalkan dia. Ini menurut dia lah. Tapi kita tak nafikan ramai juga bangsa lain, agama lain yang orang baik, betul ke? Jadi satu kawan dia nama Muhammad Faizul ya, Muhammad Faizul Mak Rempit juga. Tengok, rempit-rempit, jiwa lembut, ada jiwa Islam, ada jiwa dakwah. Jadi bantu dia, hantar dia pergi ke hospital. Bukan setakat hantar tuan-tuan dan puan-puan. Kawan dia tu Muhammad Faizul hantar dia setiap malam pergi jaga dia. Masya Allah. Dan solat 5 waktu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di situ mungkin kita dapat sedikit pengajaran untuk diri kita. Yang pertama adalah bila kita buat kebaikan, tak kiralah kepada bangsa apa, agama apa, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi pahala kepada kita. Betul ke? Innama akmalu biniyat. Setiap amalan itu dengan niat kita. Jadi Allah dah bagi pahala kepada kita bila kita dah bantu. Bayangkan kalau kawan dia Muhammad Faizul tu kata, lu India, awak tak mau tolong, awak tolong Melayu saja. Macam mana? Susah. Jadi alhamdulillah kawan dia tu tolong dia dan juga dakwah kepada dia. Jadi maksudnya kita sebagai Muslim jangan lihat warna kulit untuk bantu orang, tapi membantu orang dalam apa keadaan. Bayangkan pernah kita dengar kan cerita kan, seorang pelacur sebab dia bagi minum kepada seekor anjing, dia dapat masuk ke syurga. Seorang pula dia kurung kucing dia sehingga kebuluran mati, dia pergi ke neraka. Bayangkan itu binatang pun dapat hukuman sebegitu, dapat ganjaran sebegitu. Apatah lagi kita sesama manusia. Baik, itu pengalaman dia. Dan saya yakin sahabat kita Adam lebih banyak. Bayangkan gangster macam-macam, berapa banyak pergaduhan dia pernah terlibat dan sebagainya, berapa kali masuk hospital. Dia sebenarnya dia bukan bergaduh, dia je yang belasah orang. Gaduh lain, gaduh orang tu pukul dia. Kalau pukul, dia yang pukul orang tu. Sebab tu tak nampak kecederaan kat muka dia. Betul ke? Gedebe betul dia ni. Okey, jadi kita nak tahu apa kecantikan Islam yang menjadikan awak memeluk Islam dan sehingga hari ini awak begitu istiqamah untuk mengamalkan Islam. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Ini kena cerita balik pada zaman umur saya 19 tahun. Masa tu saya masuk kongsi gelap.
Setelah sekian lama bergiat dalam kongsi gelap, kita ada macam naik pangkat lah sikit. Sudah naik pangkat, duit pun ada. Macam yang orang tengok dalam cerita, dia orang pakai rantai besar-besar, pakai Rolex, gelang tangan besar-besar, pakai semua branded. Memang itu memang benda yang betul. Girlfriend pun banyak. Tetapi pada masa tu saya buat mesin kuda. Saya memiliki banyak kedai mesin kuda di sekitar kawasan Sentul dan juga Rawang. Masa tu ada sekali lah saya ambil flight pergi ke USA. Saya first time naik flight, saya muntah, malu juga. Ada satu stewardess Melayu, dia jaga saya lah. Dia tengok saya muntah, dia ambil plastik bag sama saya. Okey lah. Saya pun ingat muka dia, cantik juga, boleh tahannya. Lepas tu pergi shopping, sudah balik Malaysia, terserempak dengan dia. Tengok-tengok, ini boleh jadi girlfriend kan. Lepas tu cakaplah dengan dia, you ingat saya tak? Itu hari saya malu. Oh, saya tahu you itu my poyo punya. Dan apa dia bang muntah kan, lelaki. So kita minum teh, berkenalan, dia ambil nombor saya. Dan tak lama selepas tu dia call saya. Dia cakap dia dihalau keluar oleh teman lelaki dia lah. So bergaduh lah kira. Okay. Lepas tu saya tanpa apa syarat, saya carikan dia satu rumah. Saya bagi dia tinggal sana. Saya cakap sehingga you dapat stable your life, baru you kalau nak bayar ke, you nak tinggal carry on, tak apalah. Dan pada masa tu ialah tahun 99, saya telah ditangkap, masuk penjara Sungai Buloh. Nombor saya BT 1657, blok Cekal. Nah, sebab dulu Cina orang suka beli nombor kan. Nombor ni banyak duit kalah kot. Okey, lepas tu saya kena buang negeri. Selepas saya ditangkap, semua sahabat saya gangster yang hebat-hebat belaka lah kan, yang banyak kartun tattoo tu, satu pun tak mari tengok saya. Tapi perempuan ni juga yang datang tengok. Masa tu tempat melawat, saya boleh nampak dia, dia tak boleh nampak saya. Saya tengok dia nangis. Ada satu perasaan yang pelik. Tiba-tiba saya rasa inilah perempuan yang saya mau jadikan isteri saya. Lepas tu dia jumpa saya, dia kontrol lah. Dia lap semua air mata dia, buat cool kan. Okey, lepas tu dan saya balik, selepas dia balik, saya masuk balik ke blok penjara saya. Kebetulan dalam penjara tu dia ada banyak kawan-kawan Indonesia yang kena tunggu kapal, ditahan sementara lah. So saya pun tanya mereka, saya sudah jatuh cinta dengan perempuan Melayu ni lah, saya nak kahwin, macam mana ni? Yang cakap, you kena masuk Islam. Tak boleh, saya tak mau masuk Islam, tak boleh ke? Dia cakap, itu memang kena masuk Islam. Sebab dia, kalau keluar Islam, family dia akan susah lah. Okay, so secara tidak formal, saya mengucap 2 kalimah syahadat malam tu juga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan lepas tu, sebagai bonus, mereka mengajar saya Fatihah. Selepas menghafal, saya dibebaskan penjara selepas lebih kurang setahun kemudian. Saya jumpa dia, saya buat surprise kat dia lah. Dia nangis. Lepas tu kita kahwin lah. Saya pun dengan formalnya bulan 10 tahun 2000 saya pergi Jawi masuk Islam. Dan telah menukar nama saya Adam Siu Sun Wei. Hanya depan tukar kepada Adam saja, yang lain semua kekal. Dan benda yang paling menarik ialah selepas 2 tahun saya kahwin, saya terserempak dengan bapa saya. Bapa saya dengan mak saya sudah cerai semasa saya kecil. Saya sudah lebih dari 10 tahun tak pernah jumpa dia. Bila saya terjumpa dengan dia, saya bagi dia tahu,
Bapak minta maaf, tanpa you punya pengetahuan saya sudah masuk agama Islam. So ini isteri saya, ini anak saya. Bapak saya cakap Alhamdulillah. Saya terkejut. Lepas tu dia buka wallet dia, dia tunjuk kad Islam dia. Dia masuk Islam pada tahun 1998, 2 tahun lebih awal dari saya. Ini yang saya merasakan tak sampai kita tak nak percaya kot. Benda ni semua macam sudah ditakdirkan lah. Itu sedikit lah perkongsian saya. Balik kepada sifu saya. Masya Allah. Bayangkan mengucap 2 kalimah syahadah di dalam penjara. Ya. Dia sebenarnya, kenapa saya sangat berminat, dan saya minta maaf lah pada Ustaz Muin, sebab asalnya kita nak buat kuliah. Tapi kenapa tiba-tiba saya minta maaf juga tukar kepada forum ini, sebab saya rasa saya bawa bersama dengan 2 sahabat saya ini yang saya percaya ada pengalaman yang sangat berguna untuk kita. Sama ada yang lahir Islam, lama Islam tak kira, 60 tahun, 70 tahun Islam pun, saya percaya sangat berguna. Bayangkan seseorang yang memiliki, boleh kata, kekayaan. Lelaki mana yang tak mau kekayaan? Yang memiliki perempuan. Siapa tak mau perempuan? Lelaki, cakap terus terang. Betul? Melainkan dia gay je lah. Betul? Yes. Rantai emas, kebebasan, macam-macam dia ada. Tetapi Alhamdulillah dia memilih Islam. Dia memilih Islam. Jadi di situ kita nampak, kita tidak boleh melihat seseorang itu dulu dia jahat. Tetapi bayangkan, sejahat-jahat dia, hari ini dia adalah Muslim. Dan kita lihat ada satu kata-kata yang sangat masyhur, yang sangat popular. Setiap pendosa mempunyai masa depan, dan setiap ulama mempunyai masa silamnya. Betul ke? Kita hari ini datang solat, dulu kita macam ni ke? Tak juga. Kita pun hanyut kan, betul tak? Tapi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat kepada kita untuk kembali menjadi seorang Muslim yang betul-betul amalkan Muslim. Bukan atas kad Islam kita ada IC tulis Islam di situ. Rahmat Allah. Jadi di situ untuk kita memahami bahawa jangan kita hukum orang. Jangan. Kita bila lihat orang yang teruk, kita perlu lihat balik, Masya Allah, Subhanallah, dulu aku juga begitu, tapi dengan rahmat Allah, Allah selamatkan aku. Aku doa pada Allah agar Allah juga selamatkan dia sebagaimana Allah selamatkan aku. Kan lebih baik macam tu daripada kita kutuk, kita kritik orang. Apa dapat? Pahala confirm tak dapat, dosa memang dapat. Jadi itu memang serba sedikit kita nak sebut. Now, dan biasanya apabila orang dah masuk Islam, memang cantik. Selalunya orang kita Alhamdulillah, Allahu Akbar, dia takbir banyak kali kan. Lepas tu peluk, cium pipi kan, dan sebagainya kan. Lepas tu orang tu pergi mana kita pun tak tahu kan. Jadi sekarang dia adalah satu sunnatullah, hukum Allah. Mereka yang memeluk Islam ini biasanya akan menghadapi cabaran dan ujian. Banyak cabaran dan ujian dia. Mungkin sebelum saya kongsi, saya pun nak ambil pot juga kan. Saya pun nak cerita juga pengalaman saya. Kalau macam saya mungkin tak banyak cabaran. Sebab bila saya bagi tahu kepada ibu bapa saya nak masuk Islam, mereka cakap, suka hati kamu, terpulanglah. Jadi saya tak banyak cabaran. Malahan boleh saya kata cabaran saya lebih banyak datang daripada orang Islam sendiri. Cabaran saya selepas masuk Islam. Kenapa? Mereka lebih cuba nak memelayukan saya berbanding dengan nak mengislamkan saya. Jadi Melayu tak salah tau. Jangan silap Nak pakai baju Melayu, nak pakai kain tak salah tau, nak pakai songkok tak salah tau. Tetapi kalau Cina macam saya masuk Islam, kan kat Malaysia ni biasanya orang kata masuk Islam masuk Melayu kan. Sebab apa? Bila orang tu masuk Islam, kita terus nak tukar daripada dia pakai jeans, pakai biasa, kena pakai baju Melayu, kena pakai songkok. Bayangkan mak bapak dia tak pernah tengok dia pakai macam tu, tiba-tiba dia pakai macam tu. Dia cakap, confirm anak aku masuk Melayu. Betul? Lagi-lagi pasal budaya kan. Baik, kalau selepas Cina masuk Islam, boleh makan chopstick tak? Boleh ke tak boleh? Mana boleh?
Dengar baik-baik, saya cakap selepas satu Cina masuk Islam, dia boleh makan chopstick tak? Mana boleh makan chopstick? Dia makan guna chopstick. Ya Allah. Kalau main bola ini sudah kena 1-0. Dengar baik-baik. Dia bukan makan chopstick. Babi boleh makan tak? Kalau babi tak boleh makan, macam mana nak membesar? Semua kena kan? Baik. Kita gurau-gurau ya. Baik. Sekarang kita nak tahu pula, selepas Nawin memeluk Islam, apa cabaran dia? Kita bagi chance kepada dia lah, sebab dia agak gementar. Kita cuba tenangkan dia sedikit. Apa cabaran Nawin selepas Nawin masuk Islam? Mak bapak boleh terima ke, tak boleh ke? Lepas tu masih duduk di rumah ke, macam mana? Cerita sikit. Saya difahamkan kamu masuk Islam lebih kurang tak sampai 2 bulan lagi kan? Tak sampai 2 bulan. Kita dengar apa cabaran dia dalam 2 bulan. Saya selepas masuk Islam, rumah bapa saya dah tahu. Saya dah cakap dengan mak bapak, tapi dia orang tak terima. Bapa saya marah tapi tak pukul lah. Emak saya okey. Lepas tu emak saya takut dengan bapa saya. Sebab itu emak tak support yang banyak. Lepas tu saya dah keluar rumah. Bapa saya suruh keluar, saya dah keluar. Saya tak gaduh dekat bapa saya, apa-apa pun tak ada. Saya keluar terus. Lepas tu pergi jumpa itu ustaz. Ustaz bagi saya pergi PJ. Lepas tu PJ ada surau Madrasah Salahuddin. Surau itu ada atas bilik satu. Lepas tu ustaz bagi satu bilik untuk saya. Lepas tu saya tinggal dekat sana. Lepas tu Jais bagi surat-surat yang khusus semua. Saya ikut khusus, ikut kelas semua. Lepas tu macam tu lah bang sekarang. Apa lagi cabaran? Makan ke? Saya selepas saya keluar dari rumah, saya tak ada makan. Macam itu saya macam cautut lah bang. Macam saya tak tahu apa-apa. Saya pergi I will be going alone lah. Macam itu. Saya tak ada fikir apa-apa. Lepas masuk Islam, saya pergi terus. Saya seorang je. Saya tak minta tolong dekat siapa-siapa pun. Saya pergi straight away. Lepas tu saya baca buku. Lepas tu baca macam mana nak solat semua, macam mana ambil wuduk. Lepas tu saya buat satu-satu yang saya buat, saya rasa okey. Lepas tu sekarang ni tak seronok, okey lah sekarang ni. Mak bapak boleh terima? Mak bapak saya tak boleh. Masih tak boleh? Tak boleh. Okey. Baik. Gementar dia masih tak habis ya. Biasalah budak 18 tahun, kita fikir balik kita usia 18 tahun. Jangan kata pegang mic, suruh datang depan pun lutut sudah menggeletar. Ya. Jadi kita nampak cabaran dia adalah ibu bapa dia tak boleh diterima. Dan ini mengingatkan kita kepada cerita kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita lihat sahabat seperti Mus'ab bin Umair. Dia antara remaja yang paling kaya di Mekah. Dikatakan sehingga jubah dia begitu panjang, tanda sombong, tanda dia kaya. Tetapi selepas dia memeluk Islam, ibunya telah memberhentikan segala bantuan kewangan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan bayangkan ketika dia sebelum Islam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia boleh pakai baju yang begitu panjang, meleret-leret. Tetapi dikatakan ketika dia syahid, ketika perang Uhud, sahabat apabila nak kebumikan Mus'ab bin Umair ini, mereka kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa yang perlu kami buat ya Rasulullah? Kerana bila kami tutup kepala dia, ternampak kaki dia. Jikalau kami tutup kaki dia, akan nampak kepala dia ya Rasulullah."
Maka Rasulullah SAW kata, tutuplah kepala dia. Maka kita nampak perjalanan untuk kita berubah tak mudah. Bukan untuk orang yang masuk Islam saja tau. Mungkin juga untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dulu kita masa jahil banyak kawan tak? Dulu kita merempit, tak datang solat, banyak kawan tak? Banyak, ramai. Tapi bila kita kata, aku rasa aku nak berubah lah, sampai bila aku nak jadi macam ni? Bila masa kita berubah, ramai tak kawan kita tinggalkan kita? Tinggalkan kita. Ramai. Dulu masa kita jahat, mungkin ibu bapa kita tak takut pun, sebab dah terbiasa dengan kejahatan kita. Tapi bila kita berubah, nak kata pergi solat, pergi masjid, anak, kena sihir ke? Mereka mula risau bila kita pergi masjid dan surah, betul? Yes. Begitu lumrah dia. Bila mana kita nak dekatkan diri pada Allah. Dan sebenarnya kalau kita nilai, kita lihat ya, sebenarnya itu adalah cara Allah nak menyingkirkan orang yang tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi kata, jikalau kamu berkawan dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun kamu tak sembur minyak wangi, kamu tetap akan bau wangi. Tetapi jikalau kamu berkawan dengan seorang tukang besi, kamu akan bau juga bau besi dia. Maksudnya, kawan-kawan kita memainkan peranan. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita berubah, kawan-kawan dulu kita yang tak dekatkan kita kepada Allah, yang tak ingatkan kita pada Allah, semua dah tak ada. Tetapi hari ini Allah dekatkan orang yang ingatkan kita pada Allah. Betul? Itu cara dia, tak ramai, tetapi berkualiti, bukan kuantiti. Baik, sekarang kita nak tahu pula cabaran Adam ialah gangster kan? Sebab gangster ni kalau tak silap saya, nak berhenti jadi gangster, dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat. Lagi-lagi masuk Islam. Jadi apa cabaran dia selepas masuk Islam? Daripada family ke dan sebagainya. Sila boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita di sini. Bismillah, alhamdulillah. Cabaran yang pertama selepas saya memeluk agama Islam, saya dah rasa keluar dari penjara, tukar muka surat yang baru, jadi orang yang baru lah. Bayangkan masa tu saya umur 25, sudah kahwin dengan isteri yang tengah mengandung. Semua benda saya tak nak. Kereta, rumah, semua saya tak mau. Sebab tak pernah ada orang ajar saya benda tu apa yang halal dan apa yang haram. Saya ingat benda tu haram. Sudah jadi Islam, benda tu tak maulah kan. So pergi kerja jadi kuli lah. Macam-macam kerja pernah buat. Tukang perabot, tukang wireman, buat simen, apa benda pun pernah buat lah, banyak lah. Lepas tu tapi yang peliknya, dulu bila sebelum masuk Islam, saya makan, bayar bil pun mahal, pergi The Shape, satu kali makan pun 200-300 lah. Selepas masuk Islam, kita orang pergi makan tom yum belas-belas ringgit, kenyang, lain, betul-betul lain. Isteri saya ajar itu ialah bila kita bersyukur, kenyang dia lain macam. Cabaran yang seterusnya, selepas masa 2 tahun saya jumpa arwah bapa saya. Okay. Dia meninggal dunia. Dan adik-beradik dia semua amat membenci saya sampai hari ini. Kerana bapa saya sebelum Islam, saya sebelum Islam, kami adalah Buddhis. Dan orang yang beragama Buddhis ni percaya orang yang mati akan pergi ke neraka saja. Kalau naik syurga, semua jadi Tuhan, dewa. So bila dia orang mati, kita kena bakar macam-macam lah benda, bagi dia orang kertas ke, handphone ke, kereta ke, pekerja ke, macam-macam. Kalau you tengok orang Cina, dia orang bakar macam-macam. So selepas bapa saya masuk Islam, dia dikebumikan mengikut cara orang Islam. Semua saudara mara datang kat kubur bapak saya, dia nak bakar kertas-kertas tu lah. Saya cakap ini tak boleh, memang tak boleh. Dia nak bakar juga.
gaduh dengan orang yang menguruskan jenazah tu. Lepas tu mereka melabelkan saya, bapa you akan seksa sehingga bila-bila kerana dia mempunyai anak pembelot seperti kamu. So sampai hari ni sebelah keluarga bapa saya langsung tak ada cakap dengan saya lah kerana kejadian begini. Okay, yang seterusnya mak saya pula, the Christian. Tahun ni, baru-baru ni, tahun baru Cina, saya balik sana. Saya balik nak ingat nak pergi solat subuh kat masjid. Dia tengok saya nak pergi masjid, dia bagi kereta dia lah, kunci kereta dia. Dia cakap bawalah kereta saya. Tapi yang problemnya kereta dia ada salib, ada stiker salib, I love Christian, banyak-banyak lah benda macam tu. So yang saya risau bila saya pandu kereta dia masuk masjid, kena pecah pula kan. So saya cakap dengan elok lah dengan dia, saya tak nak, saya tak apalah, saya bawa kereta saya, tak apa, saya dah biasa bawa. Lepas tu tak cakap lah 3-4 bulan. So sekarang saya dengar mak saya macam langsung tak boleh dakwah lah untuk sementara waktu ni. Sebab bila cerita pasal agama aja sentuh sensitif sangat. Itulah so far yang problem pernah saya lalui lah. Okey, soalan lanjutan untuk saudara Adam jadi selepas memeluk Islam, cabaran dah ada. Jadi apa perubahan? Apa perubahan pada diri kamu? Adakah selepas masuk Islam kamu terus berubah? Kamu terus jadi seperti macam hari ini, ada janggut, handsome? Boleh kongsi sikit? Bismillah, alhamdulillah. Okey. Selepas saya masuk Islam, okey, first benda yang pertama 12 tahun lalu saya nak belajar bersolat. Sebab masa saya masuk Islam kat Jawi, saya tidak diajar apa-apa. Hanya ada belajar 7 air mutlak. Najis berat, najis ringan, itulah. Okey, so solat semua saya tak tahu. Okey, isteri saya pun bukan orang yang kuat ibadah sangat. So kami masing-masing pun ingin belajar. So saya pun pergilah masjid. Terjumpalah seorang abang. Saya tengok, Assalamualaikum bang, minta maaf, saya nak belajar solat, boleh tolong tunjuk ajar? Abang tu dia tengok saya macam ni, dia cabut terus. Saya balik saya cakap dengan isteri saya, yang saya pergi masjid, sekian-sekian sudah berlaku lah. Abang tu tengok saya macam, dia tengok saya Cina, dia tak mau ajar lah. Saya ingat masjid ni bukan tempat untuk orang kita ni yang tak tahu kot. Dia orang yang tahu saja boleh pergi. So isteri saya pun, sebab dia tak pernah pergi masjid, dia perempuan, dia pun cakap, oh yelah mungkin ya. So 12 tahun saya tak pernah solat sebab saya pegang pada benda ni. Tetapi alhamdulillah pada tahun lepas, kehidupan saya rasa ada benda yang kosong jugalah. Jumaat orang solat, saya pergi sorok bilik. Lepas tu rasa macam salah pun ada kan. Lepas tu tapi tak tahu nak buat macam mana. So terjumpalah satu ustaz Melayu di sebuah masjid Cina, Ipoh. Saya pun ceritalah segala benda ni. Saya cakap, ustaz semacam ni saya nak belajar macam mana. Dia gelak. Saya cakap dengan isteri saya, jom baliklah, memang patut kena gelak ni lah, kita orang tak tahu, tak payah belajar langsung. Ustaz tu cakap, Adam duduk, bukan macam tu. Dia cakap, yang ajar, yang kamu tanya tu salah orang. Kalau dia betul-betul tahu, dia mesti cakap alhamdulillah dan dia akan ajar. Sebab dia sendiri pun tak tahu macam mana dia nak ajar. Itu yang tiba-tiba dia macam satu kunci, dia buka saya punya mangga kat sini, ada satu mangga sudah buka lock ni. Oh, 12 tahun saya sudah sia-sia sebab cara saya berfikir. So
Lepas tu alhamdulillah saya mengikuti kursus, pergi belajar, dan ustaz tu ada ajar saya satu barang. Dia cakap, kamu ni Cina, masuk masjid banyak Melayu, majoriti Melayu lah, mesti jadi public figure, semua mesti tengok you. Kamu masuk tunduk, jangan tengok siapa-siapa. Ingat, bila kita solat, kita dengar Allah, bukan kita dengan siapa-siapa, antara ada lain. Jangan pedulikan lah apa mereka nak cakap, apa ni, lantaklah, pandang lah, solat saja. Dan alhamdulillah, itulah yang saya amalkan sampai hari ini. Syukur, alhamdulillah. Itu antara apa yang saya pernah lalu lah. Lagi ada lagi tu. Habis lagi tu. Teruskan lah. Ada lagi tu. Okey. So yang ada lagi adalah sikit-sikit punya barang, tapi taklah yang serius sangat. Macam kalau sekarang saya bersama sifu saya dengan sahabat-sahabat saya yang lain, kita buat kerja macam ni, penat, tetapi kan ada sesuatu benda, saya tak dapat menggambarkan benda ni. Saya pegang benda ni lah, saya rasa selesa. Saya tidur pun 5 jam pun saya rasa nyenyak lah. Dulu saya tidur 8 jam, 10 jam tak boleh lah, rasa nak tidur lagi kan. Sekarang saya start belajar dengan betul-betul sungguh-sungguh, insya-Allah lah kan. Saya diberi masa lebih untuk menimba ilmu lah. Itu saja Baik, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat daripada cerita sahabat kita Adam, kita dapat lihat cabaran dia berbeza. Mungkin kerana kesilapan diri, iaitu dia rasa orang tak nak ajar dia. Dan mungkin juga kesilapan orang kita juga, iaitu ketawakan dia. Siapa tak marah kan? Kita nak pergi belajar agama, orang tu gelakkan kita. Yalah, saya tahulah saya tak pandai, tapi janganlah gelak, betul? Yes. Begitu juga untuk kita. Bila mana kalau orang tu usia dia berapa pun, 40, 50, 60 pun, bila mana dia kata, ustaz nak belajar alif bata boleh? Kita jangan pula cakap dengan orang tu, dah tua-tua baru nak belajar, tak sedar diri. Jangan pula. Maksudnya kita kena jadi ejen penambah baikan, ejen yang baik-baik, bukan ejen negatif. Dan kita dapat lihat juga ada setengah benda yang Adam tak cerita, yang dia cerita dengan saya. Ya. Contoh bila mana dia dah memeluk, dia dah mula solat dan sebagainya, banyak cabaran kepada dia. Kerana walaupun selepas dia masuk Islam, dia masih tak dapat nak percaya kepada agama Islam 100%. Tak dapat. Dia tak boleh. Tetapi kejadian yang sering menimpa dia dan doa dia yang tidak pernah putus, maka dia mula berdoa pada Allah, ya Allah, jikalau kamu wujud. Ini cabaran dia tau. Walaupun dia dah Muslim, ini cabaran dia. Dan sebenarnya ini juga cabaran untuk kita. Dia kata kepada Allah, ya Allah, Tuhan lah. Cara dia, cara Cina lah kan, Tuhan lah, kalau lu wujud lah. Sebab masa tu, setelah dia dah nak berubah, dia berpisah sementara dengan isteri dia. Perubahan. Jadi isteri dia berpisah. Jadi dia cakap dengan Allah, Tuhan lah, kalau lu ada, lu kasih balik wang punya bini. Cakap very straightforward, terus terang punya cakap, kalau lu ada, lu kasih balik wang punya bini. Dan bukan kebetulan, suratan takdir, Allah kembalikan isteri dia keesokan hari. Allah kembalikan isteri dia keesokan hari. Subhanallah. Jadi dia kata, macam mana awak tak boleh percaya? Semalam minta, ini hari dapat. Kalau beli nombor 10 tahun belum tentu kena. Ini banyak ong punya Tuhan oh. Cina mah mesti cakap ong mah, betul? Jadi banyak perubahan, banyak perubahan. Dan selepas itu dia meminta lagi, dia nak belajar dan belajar. Dan Masya Allah, daripada perkenalan saya dengan dia tak cukup sebulan lagi ni, saya kenal dia bulan 16 hari bulan 5. Tak, belum sampai sebulan. Dan daripada apa yang saya kenal dia, saya boleh cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, dia sangat rajin belajar. Dia sangat rajin belajar.
dan dia sangat rajin bertanya. Dia sangat terus terang. Kalau dia tak suka, dia cakap dia tak suka. Dia tak simpan-simpan, tak cakap belakang. Tak macam kadang kalau orang kita kan, depan cakap okey, belakang kutuk bukan main. Ya, tapi dia sangat rajin belajar. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan, daripada mereka saja yang ceritakan, dan saya nampak ada di kalangan kita ni yang dah tak sabar-sabar nak tanya soalan pada mereka berdua. Kalau boleh kecualikan saya lah, jangan tanya saya. Hari ini saya nak rehat seketika, tak mau jawab soalan. Sebab dah selalu sangat jawab soalan. Jadi mungkin sekarang kita buka sedikit ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan jawab, bagi soalan kepada mereka. Siapa nak tanya dulu? Silakan. Siapa yang tanya soalan ada hadiah. Hadiahnya adalah Al-Quran terjemahan. Siapa nak tanya soalan dulu? Ada tak? Boleh angkat tangan? Yes, bang, silakan. Bagi nama bang dan juga soalan ditujukan kepada siapa. Saya tak boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Soalan dia boleh kecek Kelantan dah. Tak apa, saya faham sikit je bahasa kecek Kelantan ni. Dia kata selepas masuk Islam rasa lebih tenang ke ataupun macam dulu-dulu juga? Kalau selepas masuk Islam tak tenang, bila awak baru start tenang, macam mana? Sebab semua orang pun mahu ketenangan, tapi tak tahu macam mana nak tenang kan? Jadi boleh tak bagi tahu jawapan dia? Bismillah, alhamdulillah. Selepas masuk Islam, dia pelik lah. Dia tak istiqomah. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang tak tenang. Yang di mana saya cakap tak tenang tu datang dari saya sendirilah. Okey, sebab masa tu saya campur lagi lah dengan kawan-kawan saya dulu. Okey, macam contohnya bila saya dapat kad Islam saya. Okey, nama saya Adam Siu. Saya tunjuklah kawan saya dengan bangga dan happy ni tunjuk kawan saya. Tengok, saya dah masuk Islam. Dia pun tanyalah, oh masuk Islam lah, untung 4 bini lu tak mau makan babi boleh tahan. Inilah soalan yang diorang tanya lah Lepas tu dia tanya lagi satu soalan. Ini yang buat saya rasa jadi tak tenang pula. Kalau anak you satu hari nama dia contoh kalau Ali, dia Ali bin Adam, betul tak? Saya cakap, betul. Ali bin Adam, Ali bin Natang. Ali bin Natang, anak you Ali bin Natang, dia gelak. So saya dengan hampanya, dengan malunya saya simpan balik. Saya pakai jugalah nama-nama saya yang dulu, Kenny. Itu antara lah yang buat saya tak happy. Dan yang paling gembira bila saya rasa tenang ialah setiap kali macam saya bersama keluarga saya lah. Saya tengok kawan saya banyak sudah bercerai. Banyak isteri dia suka main mahjong, suka beli nombor ekor. Tapi isteri saya tidak. Saya bangun, tak kira macam mana pun air sudah disediakan, makan mesti dia sediakan. Itu pasal dulu saya terus itulah antara yang tenang dan tak tenang itulah. Baik, sekejap lagi nanti tuan claim. Saya ambil dulu, saya tak mau hutang. Saya tak suka hutang pada orang Baik, kita janji ditepati betul? Jadi kita bagi dulu kepada abang. Tolong hantar ke belakang bagi abang tu. Baik, alhamdulillah kita lihat ketenangan. Dan kadang kalau kita memang susah nak rasa tenang kan. Dan saya ingat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Sesungguhnya hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kita ingat kahwin dengan perempuan idaman jadi tenang, betul ke? Jadi sakit kepala ke ataupun lebih tenang? Cakap terus terang. Bini ada jangan cakap. Balik nanti gaduh. Betul ke puan-puan? Ingat kahwin dengan lelaki idaman, insya-Allah hidup tenang. Tapi lepas tu dia macam gelombang ombak. Sekejap tenang, sekejap tak tenang Jadi hanya dengan mengingati Allah kita jadi tenang. Kita tahu segalanya suratan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
Soalan daripada muslimat ada tak? Perempuan di sini dibenarkan bercakap ke? Boleh ya? Kita tak menindas wanita Okey. Puan-puan ada soalan ke? Yes, akak, silakan. Ni. Siapa? Syarukhan. Masya-Allah, Syarukhan. Oh. Okey, silakan Kak Ramlah Ismail Kak Ramlah Okey, silakan Kak. Selepas mu masuk Islam mu ada fikir tak nak masuk balik agama mu asal? Jawab dalam bahasa Kelantan. Tak. Tak ada. Sumpah wallahi. Jawapan dia simple. Tak ada. Dan insyaAllah kita doakan dia agar istiqamah dalam agama, dan bukan untuk dia saja, dan agar kita semua ni juga istiqamah dalam agama kita. Amin insyaAllah. Baik akak, janji ditepati ya. Okey, ada lagi soalan-soalan daripada tuan-tuan? Tanya saja apa nak tanya. Tanya dia ke, saya ada cucu, saya ada anak perempuan berminat ke nak kahwin dengan anak saya ke? Boleh kita merisik. Apa Ustaz? Boleh kita merisik malam ni ke? Kan? Kalau ala-ala ustaz dah ada saksi ramai, nikah terus kan? Oh, gelak. Masya Allah. Jadi ada tak soalan-soalan daripada tuan-tuan? Kalau tak ada, saya tanya soalan ni. Boleh ke saya tanya soalan pula? Ada tak siapa yang tanya soalan? Tak ada. Masya Allah. Okey, silakan. Any of them, not me. Okay, good. Okey, soalan dia ditujukan kepada salah satu, tapi saya akan bagi kepada kedua-dua, iaitu sebagai seorang yang kembali kepada Islam, yang memilih agama Islam, apa nasihat mereka kepada, ingatlah, jangan rasa tercabar, tapi anggap sebagai kita berkongsi ilmu ya. Apa nasihat mereka kepada orang yang lahir Islam supaya lebih menghargai Islam? Ya. Silakan bagi dulu. Okey, Nawin, tak boleh jawab satu perkataan mesti menjawab panjang sikit. Jangan cakap tak. Ulang balik itu soalan. La ilaha illallah. Kecil-kecil sudah pekak badak. Kecil-kecil sudah pekak badak. Baru saya ulang soalan dia. Dia kata boleh ulang sekali lagi. Okay. Oh, dia bukan kecil Kelantan. Tak apa. Dia kata sebagai seorang yang kembali kepada Islam, mu'alaf lah, apa nasihat kamu kepada orang yang lahir Islam supaya mereka lebih menghargai Islam? Ya, boleh kongsi sikit. Banyak pun tak apa. Macam mana saya? Dia tak tahulah, tapi saya boleh baca Yumia isi hati. Tak apa, Yumia isi hati Adam akan jawab. Bismillah, alhamdulillah. Kepada sahabat-sahabat yang dilahirkan Islam, bersyukurlah sebab you orang ada mak bapak Islam. Bila dia meninggal, itulah dia orang Islam. Kami sayang mak kami. Saya tak pernah cium dia, tak pernah peluk dia. Saya tengok isteri saya, dia boleh cium mak saya dan peluk mak saya. Hargailah mak kamu semua. Saya tengok selalu macam adik ipar saya, dia orang marah mak mentua saya. Itulah, bila mereka ada, kita tak ingat kan, kita tak bersyukur langsung. Hargailah mereka, sayang mereka. Kerana mereka lah kita berada di sini. Ada di kalangan kita, macam spesies kita orang ni, mak bapak kita
Kasihan. Sebab kita tahu mana dia menuju lepas tak ada nanti. Sayanglah mereka. Sayang mereka. Itu saja pesanan saya. Bersyukur. Jangan tunggu Mother's Day ke Hari Raya baru nak cium dia, tangan dia. Hari ni juga balik cakap, mak terima kasih. Cium dia, peluk dia. Itu pesanan saya. Baru jumpa. Saya 22 tahun baru jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan lahir terus dapat free saja. Jadi kena mula menghargai. Terus terang kata, kalau Islam tu kita hari ini tak hargai, Allah kata dalam surah Muhammad surah 47 ayat 38. Jadi kalau engkau tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah akan gantikan orang yang lebih sayang Allah berbanding dengan kamu untuk melaksanakan tugas itu. Kita perlu mula menghargai Islam. Kadang-kala kita cuba mencari berlian di luar, tetapi kita terlupa di dalam genggaman kita sudah ada berlian itu. Tetapi apabila kita mencari di luar, yang mencari digantikan dengan kaca yang tidak bernilai. Sebab apa? Kita dapat free. Bila dapat free, macam mana nak hargai? Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memberikan hidayah, taufik kepada kita. Bukan jadi Muslim ikut-ikutan, bukan kata aku Muslim, tetapi fikir balik, alhamdulillah, daripada berbilion-bilion manusia, Allah pilih kamu lahir dalam keluarga Islam. Baik, dua lagi soalan. Silakan. Adik-adik pun boleh tanya. Maju Ada soalan daripada... Ya tuan, silakan tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan dia, bagaimana hubungan Adam dengan keluarga sekarang? Ya, sebelum Islam dan selepas Islam. Keluarga isteri. Tak apa, saya tambah package, tambah lagi. Keluarga isteri dan juga keluarga kamu sendiri sebelum Islam dan selepas Islam. Ya, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Kalau saya dengan keluarga saya, alhamdulillah. Mak saya hari tu dia send saya satu message. Selepas kita 3 bulan lebih tak bercakap, dia send satu message sebab dia orang Kristian. Dia send saya message, may God bless you and Allah bless you. Saya sentiasa berdoa, insya-Allah dia mendapat hidayah. Amin. Sebab dia sudah start sebut Allah. Sekarang kita hanya tak bercakap pasal agama. Kita lebihkan kepada benda yang biasa-biasalah, makan apa kan, apa nak pergi mana, macam itulah.
Okey, kalau pasal mak mertua saya, okey, last year dia pasal diabetes, dia baru potong kaki dia. Okey. So, sekarang dulu sebelum dia potong kaki, oleh kerana penyakit yang dihidapi, dia seorang yang pemarah. Saya sering bergaduh dengan dia. Gaduh di mana kita gaduh muka, sama-sama tunjuk muka garang. Dia tunjuk muka dia, saya tunjuk muka saya. Tapi selepas berlaku benda ni, startlah kita masing-masing, dia pun start bersyukur. Saya sentiasa duduk dengan dia, saya cakap dengan dia, "Mak, syukurlah mak, mak ada sini. Inilah apa yang Allah nak tunjuk kita kan. Dia nak bagi kita tengok. Sebab dia tak ambil nyawa kita terus, dia nak bagi masa kita supaya kita ingat. Hari ni tanpa kaki dia, dia boleh duduk atas katil saja dan banyak masa untuk dia ingati. Dan syukur alhamdulillah, banyak yang ingat ialah ingat kepada Allah." Itulah antara hubungan saya dengan family. Terima kasih. Dia sebenarnya kalau saya berikan slot ini khas untuk Adam, 2 jam tak cukup. 2 jam tak cukup. Hari itu kami dari Kuala Terengganu, dari Paka pergi ke Kuala Selangor, 6 jam 8 jam pun tak habis cerita, apatah lagi 2 jam. Ya. Jadi ada banyak lagi. Kadang-kala kita orang Islam pun pemarah kan. Adakah perlu sehingga Allah tarik balik kita punya suara agar kita tidak boleh bertengkar dengan orang, baru kita berhenti menjadi seorang yang panas baran? Orang Islam tak boleh jadi pemarah. Marah itu sifat syaitan daripada api. Kita nak ikut sunnatullah, kita nak ikut sunnah Nabi SAW ataupun ikut sunnah syaitan. Bila kita marah, relax, cool down, relax. Allah sebut dalam surah Al-Fusilat, surah 41 ayat 34, tidak sama kebaikan dengan kejahatan, maka tolaklah kejahatan dengan kebaikan dan lakukanlah berterusan sehingga kamu menjadi saudara yang begitu akrab, begitu dekat, begitu rapat. Maksudnya Allah